Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, selamat sore, selamat insya-Allah dunia dan akhirat kepada semua yang menyertai seminar kita pada malam ini. So malam ini merupakan malam di mana saya sebagai wakil daripada syarikat bergabung tenaga dengan barisan ataupun ahli-ahli dari tank saya sendiri untuk bekerjasama dari segi kita punya material pada malam inilah. Dan seperti yang diperkenalkan, saya adalah customer service specialist, customer service expert daripada Tengsai sendiri, dan saya telah bersama dengan Tengsai sewaktu pembukaan operasi pada tahun 2018. Jadi saya dah kira tahu selok belok berkenaan Tengsai dan juga produk-produk yang kami adalah di sini. Namun pada hari ini kita akan spesifikasikan topik yang kita akan ceritakan pada malam ini untuk memberi anda satu cerita baru. Okey, di mana anda mungkin tidak pernah mengenali atau anda pernah tahu berkenaan dengan benda ini, tapi kita akan explore bersama-sama berkenaan dengan apakah sesuatu yang mampu untuk memberikan anda atau memberikan tahap kesihatan yang lebih baik mungkin kepada anda. Okey. Alright, saya akan share screen saya sebentar. Okey, kalau semua nampak boleh thumbs up. Alright, thanks. Good. Okay, so tajuk yang seperti diwar-warkan adalah rahsia di sebalik fitokimia. Okay, mungkin ramai yang tak pernah tahu pasal fitokimia atau apa saja berkenaan dengan phyto ke. Alright, berkemungkinan bagi mereka yang jenis suka mencari kesihatan ataupun apa-apa saja pemakanan-pemakanan yang baik, anda mungkin lebih dengar phytonutrient. Okay, so benda tu sama saja dua-dua tu. Okay, namun saya akan ceritakan kenapa sekarang ni kita di zaman di mana kita cuba balik cari unsur-unsur semula jadi sebagai salah satu cara untuk kita meningkatkan kualiti kesihatan kita. Alright. Okay, so sebelum saya sentuh kepada tu, saya yakin bagi mereka yang ingin mencari kesihatan ada reason dia. Okay, anda mungkin adalah seseorang yang pernah mengalami sakit tersebut dan kalau boleh anda nak elakkanlah. Okay, ataupun anda mungkin seseorang yang telah mendengar peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan hatilah. Okey, menjadi hiba, menjadi sebab. Jadi kita nak mencapai satu kondisi yang mampu supaya diri kita dan juga orang yang kita sayangi sentiasa sihat sehingga akhir hayat dia. Okey, kita tak suka tengok parents kita terlantar atas katil, betul tak? Okey. So health ni dia akan memberikan kita satu hope. Okey, dan bila kita dah ada satu impian tu atau satu cita-cita yang kita nak tu, diri kita yang sihat mampu membawa benda tu. So kalau kita tak sihat, dan apa yang kita ingin capaikan waktu kita sakit adalah sihat je. That's the only goal yang kita akan fikir. But bila kita sihat, kita akan capai macam-macam benda lagi yang kita nak. So that's the best part of menjadi sihat lah sentiasa. Okay, sebelum saya cerita berkenaan fitokimia ni, saya just nak recap balik lah kenapa kita actually nak sihat. Sibuk ke sihat ni, perlu ke sihat ni, apa yang kita nak sihatkan tu. Okay, so kita ni manusia terdiri daripada 3 jenis kategori yang saya boleh panggil is a collective life of you lah. Okay, satu jujukan kolektif lah, di mana kita terbina daripada fizikal, kita punya mental dan juga kita punya social well-being. Okay, di mana persekitaran kita lah. Jadi dari mana tiga-tiga elemen ni, kalau salah satu elemen tu tidak menepati cita rasa ataupun tidak memberikan kebaikan kepada anda, dan bermakna anda sebenarnya tidak sihat secara holistik lah kita panggil. Okay, di mana overall apa saja yang anda alami daripada badan anda sendiri termasuk apa yang berada di persekitaran akan membuatkan anda berasa tidak senang, tidak sihat. Jadi anda punya lifestyle, anda punya quality of life akan merudum. Okay, so WHO atau WHO akan dia menceritakanlah berkenaan dengan 3 elemen ni. Dan dia memberi fakta bahawa kehidupan yang kita nak ni berkenaan dengan kesihatan tidak terpakai dari segi aspek untuk mendapatkan mendapatkan objektif. Contoh macam kita nak kereta. Itu lebih kepada kita panggil keinginan lah, kemahuan. Okay, yang paling penting untuk kita sebagai orang yang ingin jadi sihat adalah kita punya personal resources. Maknanya apa yang kita perlu dapatkan untuk diri kita supaya kita boleh menjalankan hidup dengan lebih sempurna, senang cerita. Okay,
Kereta, okey, macam sekarang kita bercakap pasal kereta. Kereta adalah keinginan, tapi sekarang kita ada macam-macam lagi modes of transportation yang membantu kita untuk bergerak. So sebenarnya kita perlu bergerak, bukan kita perlu kereta untuk bergerak. Faham tak? So itu konsep yang WHO ingin terapkan. So elemen yang kita pentingkan dalam kesihatan kita berbanyak faktor, dari segi apa yang kita makan, bagaimana pergaulan kita dengan orang lain, kita punya kawan. So semua itu adalah aspek-aspek personal kita panggil. Okay. Dan semestinya bila kita cerita pasal sihat, anda tak nak sihat pada hari ni je. Esok tiba sakit tak nak kan? Kalau boleh, anda nak sihat sentiasa. Jadi pemikiran berkenaan dengan kesihatan tertakluk daripada saat ini hingga ke akan datang. Okay. Anda hidup sampai 60 tahun pun anda mesti yakin anda kena sihat. So dari sekarang lah anda punya peranan untuk menjaga diri sendiri tu. Betul? Okay. So untuk yang saya cerita tadi pasal siapa yang nak sihat kan? Okey, orang yang nak sihat ni adalah orang yang daripada 3 yang saya cakap tadi tu. Orang yang pernah mengalami, orang yang pernah dengar, atau kita boleh panggil dia sebagai orang yang gila sihat lah. Gila sihat ni bermakna dia memang dari azali je, dari lahir je dah tahu dah nak sihat. Macam tu lah. Tapi tidak. Dia lebih kepada bagaimana peranan ibu bapa dia, peranan adik-beradik dia, peranan kawan-kawan dia yang akan envelope dia supaya dia tahu apa pentingnya sihat tu. Okay. Dan kita sebenarnya memang kita kebanyakannya tidak menerapkan nilai ni sewaktu kecil. Sebab apa? Sebab kita mungkin tak ada pengetahuan yang sewajarnya untuk diberitahu. Yang kita tahu macam kau kena makan. Kalau kau tak makan kau sakit. Nampak tak? Macam tu je. Basic information. Tapi kita tahu kenapa makan tu penting. Kan apa yang perlu kita makan. So kita nak terapkan budaya yang baru supaya kita boleh jadi gila sihat ni lah senang cerita. Tapi bukanlah gila yang wire putus, bukan. Kita nak jadi orang yang concern about kitanya kesihatan, termasuk concern kepada orang yang kita sayang, itu yang kita nak sekarang ni. Alright? So bila bercerita pasal kesihatan, kenapa sangat kita perlu sangat dengan kesihatan ni? Disebabkan kita belum tahu nilai dia sampai kita sakit. Sebab tu orang yang betul-betul cari sihat ni adalah orang yang first hand experience dia. Bila dia dah tahu tiba-tiba, aduh aku kencing manis, dah nak cari ubat, nak kena cari duit untuk buat ubat, kos rawatan lagi, dan only by that, itulah orang selalu cakap ni, bila sudah terhantuk baru tengadah. Kita tak nak dah benda tu. Okay? Kita memang manusia yang alpha, betul, tak ada masalah pasal alpha tu, tetapi kita dah ada banyak sangat sumber-sumber yang membolehkan kita supaya kita dapat informasi dengan lebih dekat. Handphone is always in your hand, betul tak? So nampak kat belakang saya ada satu handphone besar ni. Tapi itulah maksudnya kita tak tahu nilai tu sehingga kita hilang nilai tu. So kalau boleh kita jangan ajar orang jadi macam tu. Kita bagi tahu dia macam mana hebatnya nilai tu supaya dia sedar betapa pentingnya kesihatan ni. Okay, kenapa saya sentuhkan berkenaan nilai kesihatan ni adalah salah satu faktor yang bagi kesan sekarang ni adalah disebabkan kos rawatan untuk kebanyakan penyakit di Malaysia, kita cerita pasal Malaysia lah, di Malaysia telah meningkat. Okay, there's inflation berlaku di dalam kos perawatan di mana ada rekod kenaikan 12% ke 15% kos perubatan sahaja. Dan ini menyebabkan kebanyakan ejen-ejen insurans terpaksa mengeluarkan premium yang harga dia lebih mahal walaupun pada kondisi yang sama, pada umur yang sama. Jadi anda boleh lihat kos rawatan yang tinggi, okey, anda ambil insurans sebagai garanti kedua. Di mana kalau contoh anda jatuh sakit, at least ada sesuatu yang akan tolong anda untuk bayar kos rawatan, betul kan? Tapi kalau kita lihat dengan inflation yang ni, okey, kadar kos kesihatan sekarang, this is a worrying part sebab kita punya gaji tak naik. Okey. Kita punya saman dari 1,000 ke 10,000. Kan? Nampak tak kat mana kita boleh olah tapi kita ada sesuatu yang kita tak mampu olah lagi, di mana tangga gaji masih sama je. Tapi cost living kita masih lagi meningkat seperti biasa. So it's a worrying part sebab like by the end, let's say you gonna married and then ada anak-anak and then you need to support your family, then you don't have any financial support yang betul-betul sustainable until you know you reach your end life lah. So kita kena fikir this factor lah sekarang. Okay. Contoh macam saya tunjukkanlah salah satu skala ataupun jadual lah berkenaan dengan kos rawatan daripada government dan juga private. Okay, kos government
senang cerita lah. Kalau macam saya dulu, waktu saya nak masuk UiTM, okay, saya nak belajar sama universiti. Nak dapatkan X-ray saja, okay, queue line saya akan mengambil masa selama 6 bulan sebelum saya punya turn dapat. So, you willing to take the risk? Okay lah, boleh lah. Kalau lah anda tak pergi ke UiTM selepas 6 bulan tu lah. Okay. Tapi macam kita, sebab kita nak masuk cepat, kita nak settlekan semua cepat, then we always go to private sector back. Okay. And it costs a lot more. Betul tak? Dia memang sangat mahal. So anda lihatlah kat sini, kemoterapi 50 ke 4,000 satu cycle. Spine surgery dalam 40,000 ke 55,000. Siapa ada duit macam tu? Tak tahulah kalau you orang kaya lah. Itu maafkan saya lah. Saya salah subjek lah kepada anda semua. Tapi maksud saya, this amount is like a worthy of my 12 months punya salary. Macam tu. Okay. Unless lah kalau memang saya tak guna duit tu langsung. And then like tiba-tiba after that 12 years saya sakit. Okay, contohnya spine surgery. Then keluarkan balik. Tak apalah. Tak. Duit transport nak kena bayar. Duit makan nak kena bayar. Duit ni nak kena bayar. Duit tu nak kena bayar. So dunia kita ni cycles around dengan duit sangat kira bergeluman dalam dunia dalam transaksi duit yang memang betul-betul ketara lah sekarang. Lagi-lagi di Malaysia di mana kita punya pendapatan tidak sama dengan sejajar dengan kita punya keperluan dan kos hidup. So ini yang kita perlu titik beratkan lah. Okay. So bila kita cerita pasal kesihatan ni, alright, seperti macam tadi, insurance tu adalah your second life partner lah waktu anda dah sakit tu. Tapi untuk mengelakkan dari situ, it's good for you to actually maintain yourself. Betul? So bila kita cerita pasal kesihatan kita sendiri, ada banyak sangat faktor yang mempengaruhi, yang menentukan tahap kesihatan anda. So dalam carta ini, okay, ini memang determinants of health ni memang is a study. It's a study yang memang dia menetapkan percentages di mana these percentages is in, macam mana kita panggil, dia akan menentukan tahap kesihatan seseorang itu. Okay. Basically kalau anda jumpa orang yang tiba-tiba ada genetic diseases kan, so definitely dia punya hereditary line dia punya asal usul dia having that genes yang akan develop that kind of maybe diseases ke atau disorders ke. Okay. Namun kalau anda tengok kebanyakan daripada faktor-faktor ni, mana yang paling besar? Okay, genetik baru 30%, environment baru 5%. Kita tengok pada behavior. Kenapa? Sebab kita hidup dan kita bergelumang dengan kita punya tingkah laku kita sendiri. Macam mana sosial kita, apa yang kita makan, semua benda tu termasuk dalam behavior kita. So behavior ni throughout your years of life yang everyone hidup ni, kita bermain faktor dengan these additional factors yang akan merungkai kita punya tahap kesihatan pada setiap hari. Okay, so sebab tu 40% which is by far the highest amount lah yang akan jadi determinant of health kita. So bila kita cerita pasal determinant of health yang dalam 40% ni, kita bercerita berkenaan dengan tingkah laku kita. Okay, dan tingkah laku kita ni dia ada 3 kunci. Okay, kunci yang pertama adalah kita punya amalan senaman. Okay, aktiviti fizikal kita. Okay, kita ni duduk diam je atas kursi, golek sana, golek sini. Okay? Atau seperti yang saya cakap tadi lah, pemakanan. Dan juga kesejahteraan diri, well-being, kesejahteraan diri. Okay, bila kita cerita pasal kesejahteraan diri, ini termasuk sekali dengan emosi, termasuk sekali dengan mental. Okay, so dia berlaku dari segi kita punya spiritual dan emotional quotient kita. Yang akan melengkapkan kita punya the whole natural body process dan juga kita punya adaptability terhadap environment tersebut lah. Okay. Tapi yang paling susah nak cerita berkenaan dengan tingkah laku ni adalah kita sekarang ni macam, saya boleh cakap kita macam robot lah. Sebab kita hidup, kita belajar, lepas tu kita perlu cari duit hanya untuk membayar balik semua kita punya keperluan yang kita dah guna, yang kita telah spend before, yang kita sekarang ni tengah dalam debt. Kan? So benda tu semua kita terpaksa cover balik waktu kita kerja. Dan bila kita dah kerja, kita stick with the times lah. Maksudnya 8 ke 5, lepas tu balik pula jam. So roughly within the time berapa? Kita ada 8 jam tidur, kita tolak lagi 8 jam bekerja, 1 jam plus 2 jam pergi balik kerja. So kita memang tak ada like a very ample time untuk kita betul-betul tengok pada these 3 scenarios atau 3 element untuk kita ni tingkah laku.
it's by far susah untuk kita actually kawal. But. Walaupun kita susah kawal, the only thing yang kita selalu buat adalah makan. Makan memang kita tak boleh tinggal. Walaupun kita puasa nanti, minggu depan ni kita puasa ni, kita still akan makan lepas buka puasa. So makan tu macam benda yang kita tak mampu nak elak. Tapi sebabkan kita tak mampu elak, that is the best place untuk kita jaga juga. Nampak tak? Sebab benda tu kita dah amalkan hari-hari. Mungkin kita tak akan exercise hari-hari. Kan? Mungkin kita tak adalah macam nak fikir sangat macam aku ni ada masalah. Tak ada. Sebab benda tu macam dia akan buy time. Kan? Tiba-tiba terfikir barulah fikir. Kalau tak terfikir then hidup okey je lah. Tapi makan, kau nak pergi makan mana babe? Lepas pukul 1 kan? Pukul 1 dah tengah nak keluar out ni. Nak pergi makan tengah hari ni dengan kawan-kawan. But tu boleh fikir dah sebenarnya. So makan ni memang essential kepada kita. So dari sini lah kita kena fikirkan yang makan tu is one big part of your life yang boleh affecting your health itself. Okay? Alright. So bila kita cerita pasal makan, okay, there's a factor there. Di mana kita roughly kita akan makan 3 kali sehari, tak termasuk okay, snacking, tak termasuk dengan pergi dengan kawan-kawan, tak termasuk tiba-tiba call order pizza pukul 9 malam dah tengok Netflix sekali. Betul tak? So tak ada. So benda tu kita makan ni memang it's like an enjoyment of life, but the same way bila kita tu enjoy, that is hazardous to our health lah. So bila kita fikir kenapa kita asyik jatuh sakit ni, disebabkan despite daripada kita tak actually amalkan physical activity yang bagus ke, pemakanan adalah sumber yang paling utama juga yang akan buatkan anda jatuh sakit. Okay. So bila kita cerita pasal makan, it's always about nutrition. Okay, nutrisi. Okay, it's either korang terlebih makan atau terkurang makan depending on korang punya lifestyle lah. Itu saya tak tahu. Tapi body kita, dia akan respond bila kita kurang nutrition dan kita tak ada biological process yang sempurna dekat dalam badan. And that's why kita akan actually senang jatuh sakit. Baru je orang 5 km bersih, tiba-tiba kita esoknya dah bersih. Macam tu. Sebab kita dah terdedah, sebab kita punya proses biologi dalam badan kita tak sustain. Disebabkan kekurangan nutrition tersebut. Okay. So, bila kita cerita pasal makan, yang paling penting sekali adalah untuk kita adapt secukupnya nutrition yang diperlukan. Okay. Macam contohnya Hippocrates cakap, dia kata you are what you eat. Dia kata let food be thy medicine and medicine be thy food. Biarkan ubat tu sebagai makanan dan makanan tu macam ubat. Nampak tak? So dia tak cakap pun macam okay, kalau kau sakit, kau pergi ambil prescription, lepas tu pergi jumpa doktor, dapatkan confirmation and then lepas tu pergi dispensary punya counter lah. Tak ada. Sebab dia tahu bila apa yang kita makan is what makes you are. Okay, kalau anda makan lebih, anda jadi macam saya. Kalau anda makan kurang, mungkin anda jadi macam Kak Aimi kita. Macam tu. Tapi it doesn't define that you are healthy or not. Okay, depending of what you eat and what lifestyle you're going on lah. Tapi bila kita cerita pasal makan, this is how you look lah kalau you lebih makan. Kalau you tak lebih makan, dia kurang sikit lah. Nampak? So, sebab tu Hippocrates nampak benda tu. Sebab dia kata depending on apa yang you makan, what portion you take, apa nutrients yang you ambil, it makes you are like what physically you can see. Okay. Dan bila kita cerita pasal makan, memanglah makan sedap je, semua benda pun sedap. Pergi mana-mana negara cakap wish of the best food in the world, orang kata oh Malaysia. Sate tak ada kan. Kita memang we are proud of our food. Itu saya tak boleh nak sangkal lah. Tapi disebabkan we are too proud, kita pun lupa pasal actually what inflicting the health damages lah. Nampak tak? So kita kena be concerned kat situ. Okay. So bila kita cerita pasal makanan, nutrien yang terpenting adalah these 6. Okay. Kita ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan juga air. Okay. Tapi contohlah, anda makan tom yum. Okay, anda makan tom yum. Okay, tom yum biasa dah ada ayam. Ayam dah ada protein. Lepas tu ada sup. Sup dalam tu ada minyak. So dah ada lemak. Lepas tu kita ada karbohidrat daripada mungkin sayuran kat situ. Vitamin, mineral pun daripada sayuran. Air, sup daripada tu. Okay. Portion wise. So bila kita cerita pasal portion wise, walaupun anda melengkapi ke 6 nutrien ni, anda kena base balik kepada nutrition pyramid.
Disebabkan nutrition pyramid ini adalah the exact portion yang anda perlu ambil untuk melengkapkan badan tu. Katalah anda dapat 66 ni tapi mungkin daripada 100% tu 60% adalah lemak. Itulah maksud dia. So kita kena faham juga serving apa yang kita perlu, okay, what kind of food yang portion wise. So skala piramid ni adalah skala yang paling anda patut pentingkan untuk melengkapkan nutrien yang sepatutnya anda dapat pada setiap pemakanan anda lah. Okay. Okay. Now, bila kita cerita pasal sihat, tadi saya cakap pasal makanan. Okay, tapi kita, okay, makan tu penting betul. Tapi kita ada satu lagi proses di dalam badan yang actually akan try the best untuk maintain health kita. Siapa tahu kat sini? Soalan Nak dapat hadiah tak? Tak ada. Nanti itu soalan akhir lah Okay. So, ada satu benda di dalam badan kita yang it's commonly known, dia memang dah sedia ada akan urus libatkan semua benda dekat dalam kita punya badan. Kita panggil dia DNA. Okay? DNA adalah unsur tindak balas sedia ada yang ada dalam badan kita. Kenapa? Okay. Special about DNA ni, setiap orang akan mempunyai DNA yang berbeza sedikit daripada setiap orang yang lain. Okay? Kalau anda contohnya buat DNA checking dengan adik-beradik anda pun, dia tak cakap pun like 100% DNA the same. Dia akan cakap roughly 99, 98 or takkan 100 lah senang cerita. Kenapa? Sebab setiap daripada kita berbeza. So DNA ni dia first dah jadi batu ukur kita. Apa yang membezakan muka kita macam mana, kita ni lelaki ke perempuan macam ke. Okay. Tapi yang the best part adalah selain daripada apa yang menjadikan bentuk kita sekarang, dia juga adalah daya ukur ataupun dia yang menentukan tindak balas proses yang akan berlaku dalam badan. Dia yang actually akan memberi macam signal lah senang cerita. Yang memberitahu, okay, badan ni tak cukup ni, so kita kena keluarkan ni. Badan ni terlebih ni, so kita kena turunkan ni. Macam tu. So homeostasis kita panggil dalam bahasa biologi lah. Homeostasis ni, keseimbangan badan kita. Keseimbangan proses dalam badan kita. Okay. Dan setiap daripada gene ni, dia menariknya sebab dia sebenarnya datang dalam berpasangan. Apa saja yang kejap. Apa saja yang ada dekat dalam badan kita yang akan mengeluarkan, dia juga ada DNA untuk kira macam mampankan dia atau stopkan dia. So dia akan berada dalam keadaan stabil pada setiap masa. So either tu meningkatkan atau mengurangkan respon tersebut. Okay. So contoh macam kita tampar diri kita kan sakit kan. Waktu tu tiba-tiba respon naik, cakap okay ni sakit. Lepas, tapi DNA kita akan keluarkan, okay reducekan sakit dia, macam tu. So everything will become to balance as back to normal apa yang kita jadi sekarang lah. Okay, so DNA ni memang dia dah ada bawa dah, dia ni berita-berita gembira atau berita-berita sedih dekat dalam badan kita. Tu yang menariknya DNA ni. And it's so functional dekat dalam badan kita. Okay, so kenapa saya sentuh berkenaan dengan DNA dan juga makanan ni adalah disebabkan kebiasaannya bila kita cerita pasal makanan, it's actually to build up your body. Makanan yang perlu sebagai actually sumber kira macam unsur keperluan untuk menyediakan bahan-bahan untuk make up back kita punya badan. Contoh macam kulit, okay, protein tersebutlah ataupun rambut kita. So benda tu is a molekul yang akan made up back sebagai apa yang ada dekat dalam badan kita lah. Tapi DNA ni dia perlu macam diaktifkan tau. Di mana dia perlu ada signal untuk bagi tahu yang DNA ni perlu diaktifkan supaya DNA akan keluarkan satu protein dan akan mengolah proses yang berlaku dekat dalam badan kita. So bila pengolahan tu sempurna, then maknanya kita punya badan akan sihat lah. Sebab dia menuruti apa kehendak dan keperluan yang perlu berlaku di dalam badan. Okay? Dia takkan biarkan anda sakit sepanjang masa, betul tak? So dia akan cuba rectify untuk tidak sakitkan anda. Macam itulah. So DNA ni memang is a unique thing lah dalam badan kita. Okay? Tapi yang susahnya disebabkan DNA ni, masalah dia adalah dia terlampau banyak faktor yang akan mengekang dia punya proses. Macam kita cakap tadi behavior, so kita ada environmental factor, kita punya gaya hidup kita, pemakanan kita. So benda tu semua akan memberi kesan terhadap
pengaktifan DNA tersebut. Okay. DNA kita ni panjang sependek-pendek 300 series of dia punya chemical code tu, sampailah sepanjang-panjang selebar-lebar yang kita mungkin tak tahulah. Jadi ada banyak sangat segmen dalam DNA tu, kita panggil genes, yang banyak sangat dia punya cerita yang kita perlu aktifkan supaya dapat mengawal badan kita dengan lebih baik. Dan the best part, bila kita tahu masalah benda ni, ada salah satu unsur yang secara semula jadi hadir, saya boleh kata ni adalah anugerah daripada Tuhan lah, di mana unsur yang kita ceritakan ni adalah about phytokimia yang akan membantu dalam pengaktifan DNA anda. Okay, so phytokimia, baru masuk kita cerita pasal rahsia di sebalik phytokimia. So apa itu phytokimia? So phytokimia ni senang je. Phyto tu nama lain kepada tumbuhan. Okay, kimia tu adalah kimia lah, chemical. Okay, so phytokimia ni adalah komponen yang ada dekat dalam tumbuhan. Tumbuhan ni tak kisah apa-apa saja, apa saja yang berasaskan tumbuhan. Contoh macam sayuran, buahan, ulam-ulaman, semua yang berasaskan tumbuhan ada phytokimia dia tersendiri. Okay, dan sebelum ni para saintis actually mengkaji di mana phytokimia ni dia punya kekuatan dia adalah dari segi proses pertumbuhan dia dan juga pertahanan bagi mengekalkan spesies tumbuhan tersebut lah. Namun bila dikaji lebih lagi, kita dapati phytokimia ni banyak sangat membantu dalam rangsangan tubuh badan kita. Okay, nak tahu apa yang rangsangan tubuh badan kita tu? Ini je. Okay, kalau anda buat web search dekat dalam PubMed, okay, roughly ada 35,000 plus search about phytokimia sahaja. Okay. Okay, mungkin nak cari semua ni mungkin susah lah. Kalau macam saya pun, saya nak baca setiap satu artikel pun macam apalah yang diorang cakap ni tak faham kan. Okay, tak apa, saya ni je, saya buat conclusion je. So phytokimia yang telah dikaji telah terbukti dalam beberapa poin-poin yang saya sediakan ni lah. Antibara iaitu anti-cancer, anti-keradangan ataupun inflammation tu lah, anti-inflammation, kesihatan kognitif, okay, mental health, okay. Kesan terapeutik, maksudnya dia memberi kesan sama seperti kesan di mana kita makan ubatan farmaseutical. So maksudnya dia merektifikan, correctingkan keadaan tersebut. Okay, immunization, okay, penyakit keturunan, hereditary disease, okay, meningkatkan kesihatan kita, antioxidation, meningkatkan metabolism, maksudnya kita punya badan sentiasa melakukan biological proses dalam badan dalam keadaan yang sempurna. Okay, neurodegenerative. Kan susah perkataan tu. Neurodegenerative maksudnya penyakit berkenaan dengan saraf. Okay, dan juga epigenetik. Okay, nanti epigenetik saya akan ceritakan sebab this is a very fine study yang memang saya rasa it's an amazing thing. Okay, namun bila kita cakap pasal phytokimia ni, apa benda je sebenarnya? Okay, yelah kita bukannya benda yang selalu didengarkan. Kita tahu vitamin A, B, C, D, mineral sodium lah, mineral magnesium lah, mineral iron lah, apa benda semua. Because it's common. Okay, so benda yang tak common ni, dia susah nak cerita lah, saya boleh cakap. Tapi kalau anda selalu tengok berkenaan dengan macam mana bahan-bahan semula jadi yang membantu, then you would know about phytochemicals lah. So phytokimia ni dia punya perkataan dia amat susah. Contoh-contoh phytokimia yang ada dekat dalam gambar raja ni macam flavonoids, lignans, flavonols, catechins, epicatechins, pronatoxidins. Kan susah tu. Nama memang pelik. Tapi fungsi dia hebat. Fungsi dia yang kita nak tahu. Okay? Macam kita cakap vitamin A, boleh dapat dekat ni. Yelah sebab kita dah diajar. Okay? Tapi the best part of phytochemicals ni, with the weird names ni, dia punya kehebatan dia lagi berbangga. Saya boleh cakap. Contoh kita cerita lah berkenaan dengan manggis lah. Okay. Manggis baik untuk kesihatan sebab dia adalah buah dan dia mempunyai vitamin A dan vitamin C. Tambah lagi, kita ada phytochemicals yang baik. Dan the best part about phytochemicals ni, dia tak datang dekat dalam kita punya buahan yang apa benda tu nama dia, ulas yang kita makan tu. Macam manggis kan kita makan buah game putih dalam dia kan. Tapi phytochemical disebabkan peranan dia dalam tumbesaran dan juga protection untuk tumbuhan tu, dia hadir dalam banyak tempat yang berbeza yang kita tak makan. Contohnya macam kulit. So nampak ada tannin, ada flavonoid, ada lagi yang dua ni. So benda ni dia lagi banyak respon dari segi merespon benda yang baik dalam badan untuk rectify kitanya badan dengan lebih sempurna.
Tapi kita buang sebab kita tak makan, sebab pahit. And that's the property sebab dia membantu dalam protection. But at the same time, dia actually sangat baik dalam kesihatan kita. So, try imagine lah, this is only manggis belum lagi mangga, belum lagi pineapple, belum lagi apa lagi, macam-macam lah. So, kita makan hanya flesh tapi kita tak gunakan sepenuhnya the whole fruit atau vegetable tersebut. Okay. Alright. Tapi yang best ni, kita memang tak tahu cakap pasal phytochemical. But then, kita selalu je makan. Just like kita tak makan secara yang sempurna ataupun yang baik lah, disebabkan phytochemical yang ada ni semua ada dekat dalam unsur-unsur yang kita makan. Sayur apa, kailan ikan masin yang ada atas meja tu. Lepas tu tiba-tiba ada, buah pisang berangan dekat atas meja tu. Nampak? Kita makan je. Tapi part of the phytochemicals yang ada dekat dalam makanan tersebut kita buang. Sebab macam cakap pisang berangan tu kulit kita tak makan. Unless lah korang buat jus dengan kulit-kulit tadi, tak tahu cerita lah. Tapi kalau sedap, why not makan je lah kan, tak ada hal. Cuma bila kita nak cerita pasal phytochemical ni, dia punya unsur ni dia selalu macam berkait rapat daripada satu komponen kepada komponen yang lain supaya dia dapat tingkatkan dia punya keberkesanan dia dalam badan. Itu yang baik ni. So bila kita dah tahu pasal dia punya cooperative effect dia, okay, banyak dari research yang kita buat seperti yang tadi saya cakap tu, termasuk sekarang ni kita ada pandemik COVID-19 dan there is some researchers yang memang dah keluar pun as a journal yang menceritakan kebaikan berkenaan phytochemicals ni yang boleh membantu dalam rawatan COVID-19 punya pesakit. Okay, ini semua yang saya tunjukkan ni adalah berkenaan dengan tajuk je sebab kalau nak cerita the whole journal, saya bukan expert lah, saya cakap terang lah. Tapi kalau anda lihat pada setiap journal yang ni dan juga anda boleh baca je daripada conclusion tersebut, anda boleh faham yang phytochemical ni dapat memainkan peranan yang baik dari segi penyembuhan, dari segi membantu dalam mengelakkan kemerosotan kesihatan orang-orang yang dapat COVID-19 ni. Which is very awesome. So sampai sini dah phytochemical ni dah di-research kan. So which means that it's actually a good potential untuk kita dapatkan phytochemical ni sebagai salah satu makanan tambahan dalam membantu boosting kita punya health, kita punya kesihatan. Alright. Okay, remember tadi saya cakap pasal epigenetic? Okay, this is a best study. Epigenetic ni is actually like it's a process lah. Proses di mana kita cuba aktifkan DNA yang tidak aktif. Okay, di mana salah satu faktor yang membolehkan pengaktifan DNA ni adalah daripada pemakanan kita, iaitu diet, dan research has been known yang phytochemical has a greater inducing factor untuk mengaktifkan DNA anda. Okay, so contoh anda lihat kepada ni lah. Okay, DNA methylation is actually a process. So DNA methylation ni ataupun this process memerlukan a factor supaya kita boleh aktifkan DNA. Dan macam mana DNA itu teraktif bergantung kepada apa yang kita letak dan juga kat mana dia akan hadir. So contoh dalam keadaan ni, okay, secara simpelnya, ni blok yang pentagon ni, okay, kita unsurkan dia sebagai salah satu phytochemicals lah, which is daripada pemakanan kita. So bila dia akan melekat dekat ecohistone ni, okay, ecohistone tu dia akan terbuka supaya lembaran DNA tu boleh terbuka untuk dibaca. Dari situ kita panggil DNA activation sebab DNA kita ni dia compacted macam bentuk kromosom ni. Dia swirl around dekat histone tu, so dia tak ada ruangan terdedah untuk satu elemen membaca DNA itu. Okay, namun disebabkan epigenetic factor bergantung daripada phytochemical yang kita makan, so benda ni akan melekat dekat eco ni dan dia akan membuka lembaran tersebut. So bila dia buka, dia memberikan ruang lah untuk dibaca. Dan dari situ kita cakap DNA itu teraktif. Cuba bayangkan histone yang sebanyak-banyak ni dia boleh gulung tak tahulah berapa banyak genes yang ada dalam ni dan gene kita ni sentiasa tertutup. So contoh macam katalah kita cakap kita sakit arthritis kan. Kita ada rheumatoid arthritis contohnya. Which is rheumatoid arthritis ni adalah disebabkan penyakit inflammation, over-inflammation disebabkan kita punya immune system tu terlebih. Bermakna badan kita dah overproduce dan kita punya immune system tu dah memakan kita punya sel sendiri. Which is not good lah. Tapi by right, DNA kan ada satu yang mengaktifkan dan satu akan untuk memampankan kan.
Tapi disebabkan DNA ni tergulung dan tak dapat dibaca, then it's always overproduced lah. Immunization tu. Nampak tak? Secara immunity tu. So kita nak buka this genes supaya genes ni boleh dibaca dan respon badan kita keluarkan supaya sistem imun tu dapat direndahkan. Itu yang kita nak. So this is what epigenetics is all about. Which is very fun and very interesting lah. Okay, but I won't go more. Sebab this is actually scientific research lah, which is bagi saya is a good study sebab diorang akan meletakkan endpoints macam anda lihat kepada sini. They try to figure out how epigenetics can follow up about cancer yang memang kita tak pernah tahu, tiba-tiba kita tahu at the later stage of life, autoimmune disease, diabetes sekali. So it's a very fantastic studies lah. Okay. Alright. So bila kita dah cerita everything about that phytochemicals and the studies and everything, so kita boleh conclude lah, this is actually the 5 major benefits yang kita boleh dapat daripada phytochemicals. Okay, meningkatkan imunisasi anda, kesan antioksidan yang baik, mengurangkan pencambahan kanser sel, meningkatkan metabolisme sel dan juga mengurangkan kesan dari bahan karsinogen. Okay, sebab badan kita terlampau terdedah kepada macam-macam stimulus lah kita panggil. Di mana stimulus tu bergantung daripada pemakanan yang kita makan, makanan tu baik ke tak, semula jadi ke tak, makanan yang dibuat daripada chemical. So benda tu boleh induce kita untuk mendapatkan kanser dengan lebih mudah. So by makan banyak sayuran dan buah-buahan yang mempunyai phytochemicals yang baik, this all can be done. Superb. Okay. Alright. So saya dah cerita benda tu, tapi ada macam-macam persoalan lah saya rasa. Okay. Contoh macam kita cerita pasal phytokimia which is banyak dekat dalam buah dan sayuran. Berapa banyak kita makan? Takkan kita nak makan satu tandan pisang satu hari kan? Okay. Well, untuk apa yang telah dikaji sekarang, okay, para saintis mencadangkan kalau boleh ambil sebanyak mana yang mampu dalam sehari. Sebanyak mana yang mampu dalam sehari. Okay. So tak kisahlah anda nak ambil apa, pisang setandan ke ataupun buah tembikai sebiji besar ke, go on. Diperlukan lah. Tapi that's the problem. You're only able to take the phytochemicals in the flesh tapi tak termasuk dekali dengan dalam kulit dia yang actually lebih baik untuk anda punya badan. So that's a loss lah kat sana. Now, kedua. Orang cakap macam, okay kita buatlah juicing kan. Juicing kan senang. Kita masukkan dalam tu, campur macam-macam semua, buat jus, minum. Okay, boleh, tak ada masalah. Now, the problem about juicing is this. Bila kita juice, okay, either slow juice ke, fast juice ke, heat juice ke, apa saja jenis juice yang anda jumpa kat luar sana, sama je. Dia akan keluarkan dia akan keluarkan serat kan, betul? So serat yang ada dekat dalam benda tu mempunyai phytokimia yang tersendiri juga. Jadi anda masih kekurangan phytokimia yang diperlukan, yang saya ceritakan that benefits yang ada lah, which is rugi. Sebab dalam setiap satu tumbuhan ada mungkin lebih daripada 10, 11, 12, saya tak pasti. Tapi yang kita dah discover about 10,000 phytochemicals lah. Dan lagi satu, mungkin anda tak ada blender kat rumah. Lepas tu anda nak cari macam-macam buah-buahan lagi, dan buah-buahan yang ada kat Malaysia hanya terhad kan. Anda belum jumpa lagi yang kawasan Europe ke, kawasan sejuk, which is lagi banyak juga dia punya benefits. So, well, boleh cakap okay tak ada masalah tapi tak sama macam mana yang anda boleh dapat mungkin daripada produk yang lain. Macam itulah. Okay. Dan contohlah kalau anda ingin tahu apa phytochemical products yang ada lah. Okay, saya boleh sarankan satu, tapi secara generalnya, apa yang terbaik adalah dari segi kesan ini nampak definitely. Kalau anda makan dan anda dah rasakan perubahan daripada badan anda, that's the best product yang anda boleh ambil. Okay. Tapi kita perlu amatilah siapa yang actually produce dia, apa yang ada dalam kita punya produk tersebut. So anda boleh tahu how far the greatness of that product is lah. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan anda salah satu produk di mana kita telah merungkaikan lebih daripada 36 jenis yang kita masukkan satu kaligus dalam produk ni untuk menghasilkan sebatian phytochemical yang sangat-sangat baik, saya cakap. Okay? Dan siapa yang telah mengeluarkan produk ini adalah seorang doktor sendiri. Okay? Kita panggil Dr. Joe Iguanera. Okay, doktor ni dia telah mengamatikan diri dia berkenaan dengan pemakanan, okay, apa unsur makanan yang mampu untuk badan kita, semuanya dia memang dah faham sangat dah. So dia melakukan
eksperimentasi pada setiap buah-buahan tersebut dan dia mendapati beberapa buah-buahan yang mampu untuk meningkatkan synergistic effect untuk mempertingkatkan kebolehan fitokimia pada produk yang dia buat lah. Okay. So kita tengok apa je bahan-bahan yang dia letak. Okay. Kita ada dua combination, okay, di mana kita ada kunyit dan juga teh hijau. Dua campur dengan 9, okay. Guarana seeds tak jumpa kat Malaysia. Noni fruit tak jumpa kat Malaysia. Sea buckthorn tak jumpa kat Malaysia. Mangosteen ada tapi depends pada tempat. Amla tak jumpa kat Malaysia. So kita ada banyak sangat buah-buahan yang baik dan Dr. Joe sendiri memilih buah-buahan yang bukan senang nak dapat lah, senang cerita. Okay. Sebab apa? Sebab dia dah amati buah-buahan ni banyak sangat phytochemical yang baik yang dia rasa bagus untuk kita masukkan dekat dalam produk ini. Okay, produk ni nanti saya ceritakan. So ada 9, dah ada 11 dah. Tambah lagi dengan 9. Okay. Ekstrak sembuhan semula jadi ada 9. So 9, 9, 18, 19, 20. Okay. 20 campur 11 esen buahan. So 20 campur 11 is 31. 31 campur 5. Gabungan terbaik untuk melengkapkan dia punya rasa dan juga tekstur dia. Di mana 5 bahan tersebut. So kita ada 36. Yang dihasilkan semuanya pop masuk dekat dalam produk ni. Okay. This is what I call the best product of phytochemicals out there, human. Oh, human. Anda semualah. Okay. This is the best product. Georgian X. Anda takkan jumpa apa-apa jus kat luar sana yang ada 36 gabungan buah-buahan dan sayuran yang terhebat ni. Takkan ada. Dan the best part kita buat dia adalah dalam bentuk serbuk yang boleh tahan lama. Kalau anda pergi mana-mana buat cold press juice ke apa saja, berapa lama dia boleh tahan? Sehari, 2 hari? Okay. Kita jadikan benda ni supaya anda fleksibel untuk mendapatkan bahan-bahan yang terbaik pada bila-bila masa dan dalam bentuk serbuk mudah untuk anda larutkan dalam air dan minum saja ataupun kemam saja serbuk ni. Tiada masalah. Which is very good. Okay. So seperti yang saya cakap tadi lah, Georgian X ataupun phytochemical yang kita letakkan dalam Georgian X ni, okay, which is salah satu produk daripada Tengsai, akan memberikan kelima-lima kesan yang baik ni. Okay, kita bagi banyak sumber semula jadi daripada buah-buahan dan sayur-sayuran ekstrak tersebut supaya anda dapat efek of phytochemicals yang kita ceritakan tadi dengan lebih baik. Okay, supaya kualiti hidup anda lebih diidami lah. Okay, so bagi mereka yang mungkin nak sangat try lah, okay, Georgian X ni, okay, senang je. Okay, untuk kita punya Georgian X ni, okay, ni satu pack, dalam satu pack ni ada 15 sachet. So kita jual dalam bentuk set. So kalau anda baru saja ingin membeli sebagai pembelian pertama lah kita bagi, okay, satu set hanya 883 saja. Dan kalau anda beli 2 set, anda akan dapat percuma satu set pada harga 1,766. Okay. Dan setelah anda buat pembelian pertama, anda boleh melakukan pembelian ulangan dengan harga lebih murah daripada harga pembelian pertama. Okay. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak